yang boleh kita lakukan untuk mengawal stres? Apa yang anda lakukan untuk mengawal stres? Apa yang tuan-tuan dan perempuan, hadirin, hadirat, ibu bapa lakukan untuk mengurangkan stres? Untuk mengurangkan stres ni sebenarnya, bila kita cakap pasal pengawalan stres ni ada cara untuk kita mengurangkan stres dengan cara segera, ada mengurangkan cara stres dengan cara yang kita panggil jangka masa panjang. Untuk pengendalian stres segera, asalkan tidak mencederakan diri atau tidak membahayakan diri, tiada masalah. Cuma kita tidak mahu itu menjadi satu-satunya kemahiran untuk menjaga stres. Contohnya, ada setengah orang bila stres kita makan banyak. Okay. Ada setengah orang bila stres suka beli barang. Ada setengah orang bila stres kadang-kadang cara nak kurangkan stres makan benda manis, cari benda manis. ada ada dia kadang-kadang kelakuan tu tidak memberi kesan yang positif. Dia tidak jangka masa panjang tidak bagus. Contoh kita makan, beli barang. Kalau kita beli barang kan, ada setengah orang bila stres tengok Shopee, Lazada, lepas tu beli barang. Bila dah beli barang tu, tengok barang tu, shipping, kita rasa gembira. Kita ada benda yang kita menunggu. So, okay. Lepas tu bila stres lagi, kita beli lagi. Stres lagi, beli lagi. Membantu untuk mengurangkan tapi jangka masa pendek dan boleh ada kesan yang tidak bagus di jangka masa yang akan datang. Yang itu kita nak kurangkan. Tak salah untuk jangka masa pendek, tapi kita tak nak itu menjadi satu-satunya kemahiran untuk mengurangkan stres. Dekat sini, bila kita cakap pasal pengendalian stres ataupun penjagaan kesihatan mental, apa yang kita lakukan selalunya adalah memberi sebanyak kemahiran yang boleh. Supaya, satu lagi, pengawalan stres ni setiap individu berbeza juga. Sama macam kesan, pengawalan pun ataupun penjagaan kesihatan mental setiap individu berbeza. Kita kena cari apa yang sesuai untuk kita. Kadang-kadang berkesan untuk orang ini, tak berkesan untuk kita. Berkesan untuk ibu bapa ni, tak berkesan untuk kita. Jadi kita sendiri kena tahu, okay, apa cara saya untuk mengurangkan stres. Salah satu cara adalah kita tengok. Kita kena tahu dulu kesan stres tu fisiologi ke, pemikiran ke, emosi ke. Kita kena identify, mengenali dahulu yang kita tahu yang saya tengah stres ni. Itu sangat penting. Menyedari tahap stres kita, menyedari kesihatan mental kita sangat penting. Bila kita dah tahu, petanda dia adalah pemikiran, emosi, kelakuan, fiziologi, mana satu, baru kita boleh cari cara, apa yang perlu dilakukan. Sebab kita kena tahu dulu, baru kita boleh, nak buat kemahiran ni lah. Salah satu benda yang sangat penting yang kita akan selalukan adalah mengenal pasti punca stres. Apa situasi yang buat kita stres? Dan apa kesan stres kepada kita? Mengenal pasti penting sebab bila kita tidak kenal pasti, kita tak tahu sebenarnya punca tu apa. Dan bila kita tak tahu punca tu apa, kita tak tahu bagaimana ingin mengurangkannya. Bagaimana, sebab macam kita cakap, stres ni adalah satu pengendalian. Dia bukannya satu penghapusan. Kita nak menghapuskan stres. Kita nak mengawal stres. Bila kita tengok situasi tu, ada situasi jenis cabaran tersebut ataupun punca dia adalah actual problem. Ada yang eventual. Apa beza actual dengan eventual? Actual ni benda di dalam kawalan kita, benda yang kita masih boleh kawal. Ada benda yang kita tak boleh kawal. Contohnya bila kita nak fikirkan masa depan anak kita tak tahu. Mungkin ada yang kita boleh kawal, tapi kadang-kadang kita fikir jauh sangat ke depan. Kita risau macam mana nanti. Kita mula rasa resah. Kita mula rasa gelisah. Kenal pasti penting supaya kalau kita situasi itu adalah actual. Actual, kita boleh cari cara untuk mengendalikannya. Kalau eventual, mana kita kena fokus dekat pengawalan kognitif ataupun emosi kita. Dekat situ mengenal pasti actual atau eventual ni sangat penting. Bila cabaran atau situasi tersebut adalah actual, mari kita kena ambil tindakan. Dapatkan sokongan, dapat maklumat. So benda tu actual, benda yang sedang berlaku. Dalam kawalan kita cuba mengambil tindakan.
Kalau eventual, maknanya benda tu di luar kawalan kita, kita tak boleh kawal pun situasi tersebut, selalunya kita akan alih perhatian ataupun melakukan sesuatu untuk mengubah emosi kita. Kita buat sesuatu yang kita suka. Kadang-kadang, dia ada beberapa teknik. Tapi teknik ni saya galakkan ibu bapa berjumpa dengan puas sebab penggunaan teknik ni kadang-kadang kita memerlukan sokongan. Kadang-kadang bila pemikiran kita ni kadang-kadang negatif, ada cara untuk kita mengubah pemikiran tersebut. Kita panggil cognitive restructuring ataupun thought challenging. Kita cabar pemikiran kita. Bila eventual, selalunya kita akan menggunakan teknik tersebut. So, identify, mengenal pasti adakah situasi itu actual problem ataupun eventual problem. Punca stres ni adalah satu benda kita dalam kawalan kita atau di luar kawalan kita. Dekat sini satu benda yang saya tengok lah berdasarkan pengalaman saya dengan ibu bapa yang ada ESD, yang ada ADHD, yang ada developmental disorder ataupun neurodevelopmental disorder. Salah satu perkara yang sangat membantu adalah pengetahuan. Dekat sini bila saya tengok ibu bapa dan dekat sini bagusnya National Autism Resource Center dan NOSOM melakukan program ni bagusnya sebab kita nak bagi pengetahuan ke ibu bapa. Memang saya nampak bila ibu bapa ada pengetahuan, kebolehan sebab macam saya cakap bila ada banyak kemahiran, ada banyak cara, banyak kaedah, maknanya ibu bapa ada banyak sumber, resources. Lagi banyak sumber, lagi kurang kebarangkalian untuk kesihatan mental ibu bapa terkesan sebab sentiasa ada sumber. Maknanya tekanan pun terjaga. Bila sumber limited, ada limitasi dalam sumber, dekat situ lebih mencabar untuk ibu bapa menjaga tekanan di mana kesihatan mental pun akan terkesan. Saya sangat galakkan ibu bapa yang menghadiri dan satu benda ataupun satu perkara yang saya galakkan untuk ibu bapa adalah selalunya ibu bapa akan ada temujanji dengan terapis cara kerja. Terapis cara kerja, occupational therapist. Saya tengok ibu bapa sangat digalakkan untuk tengok aktiviti yang dilakukan dan teruskan juga di rumah. Maknanya bukan saja dilakukan di dalam semasa sesi, tapi tanya apa yang boleh dilakukan di rumah. Sebab saya tengok ibu bapa yang buat di rumah juga, mereka rasa satu, bagusnya adalah kita rasa kita menyokong anak tersebut. Sokongan yang diberikan berterusan. Satu lagi, kemahiran tersebut, kalau kita hanya pergi ke sesi, dia tidak cukup. Sebab kadang-kadang sesi, kalau sesi kadang-kadang dekat klinik ataupun hospital kerajaan, kadang-kadang 2 kali sebulan, kadang-kadang sekali seminggu. Jadi di antara setiap sesi tu, kena teruskan. Macam masa saya dekat Hospital Raja Perempuan Zainab, memang kita bagi kat ibu bapa. Teruskan sebab aktiviti ni dia tak boleh sekali saja. Dia memang kena berterusan. Dan satu lagi, mengenal pasti kemahiran yang diperlukan. Dekat sini saya sangat galakkan ibu bapa bekerjasama dengan terapis cara kerja, occupational therapy. Sebab kalau kelakuan, ada kemahiran yang berbeza, ada aktiviti yang berbeza. Kalau sensori, ada aktiviti yang berbeza. Mengenal pasti aktiviti yang bersesuaian sangatlah penting. Jadi kerjasama antara ibu bapa dan terapis cara kerja sangat-sangatlah penting. Okay, so satu, mengenal pasti. Kalau actual, kita nak ambil tindakan. Kalau nak ambil tindakan, kita kena ada kemahiran. Jadi mengumpul sebanyak kemahiran, sebanyak maklumat, sangat-sangat penting.